Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang akan mengikuti perbincangan cikgu pada hari ini. Baiklah, hari ini disebabkan lagi 2 minggu kita akan berdepan dengan satu taksiran SPM yang untuk kertas 3 iaitu bertutur. Jadi macam mana kita nak pastikan kita dapat berkomunikasi dengan rakan-rakan dalam kumpulan, bagaimana kita dapat membuat perbincangan yang matang. Cikgu cuba perkenalkan satu teknik, itu teknik ASB Bang. Tapi kena faham, teknik yang cikgu bagi ni, yang cikgu tunjuk ni, cikgu paparkan di skrin. Tapi sebenarnya dalam SPM nanti, semasa ujian bertutur, semasa pentaksiran, semua perlu dibuat secara mentalis. Okey, baik. Jadi hari ini cikgu akan fokus pada ujian bertutur bahasa Melayu UBBM untuk sesi berkumpulan. Untuk sesi berkumpulan. Baik, kita mulakan. Okey, tema yang kita akan bincangkan ialah dari aspek kesihatan dan kebersihan. Cikgu dan kumpulan cikgu, contohnya dapat soalan berikut. Kebersihan sangat penting dalam kehidupan seseorang individu. Bincangkan. Jadi, apa yang kita perlu bincangkan? Bila dapat soalan macam ni, perkara pertama yang kita dapat untuk kita perlu buat semasa bersama dengan 3 orang rakan-rakan kita yang lain, kita perlu bincangkan apa yang kita perlu fokus untuk pusingan 1, apa kita perlu fokus untuk pusingan 2. Itu terlebih dahulu. Baik. Jadi kalau kes macam ni, cikgu nampak ini lebih kepada perbincangan kepentingan kebersihan. Jadi pusingan 1 semestinya kita kena buat perbincangan berkaitan kepentingan. Jadi kita bahagilah di kalangan rakan-rakan kita nak bahagi apa. Okey, contoh. Okey, kamu bincangkan tentang mengelakkan penyakit. Kebersihan dapat elakkan penyakit. Kamu pula bincangkan tentang kebersihan dapat meningkatkan keyakinan diri. Kamu bincangkan tentang tuntutan agama. Kamu pula disukai oleh orang ramai. Kadang-kadang tak perlulah seorang tu yang menetapkan. Biar orang tu sendiri tetapkan supaya dia tahu apa ilmu setakat yang dia tahu tu apa yang boleh bincang. Di sini selama 7 minit tu ini penting untuk kita semasa bincangan tu sangat penting untuk kita bahagi-bahagi apa perbincangan yang kita akan buat. Okey, untuk kita sama-sama dapat markah yang cemerlang. Ini kepentingan. Bila kita pergi kepada pusingan kedua, kita open, kita terbuka. Okay, kalau cikgu cadangkan untuk pusingan kedua, kita buat langkah. Langkah untuk memupuk budaya kebersihan diri ni. Macam mana kita nak pupuk? Mungkin yang pertama, okay, seorang guna ibu bapa, seorang guna sekolah, seorang guna kerajaan, seorang guna individu. Jadi semua dibuat secara mentalis. Walaupun dibuat secara mentalis, kena ingat, konsep ACBDBAM, apa, siapa, bila, di mana, bagaimana, mengapa. 6 aspek ni perlu kita sebut. Sama macam kita buat karangan. Cumanya, kalau dalam bentuk lisan ni, satu perkara yang selalu berlaku dan kita bukanlah satu kesalahan yang sangat besar. Kesalahan, tapi bukanlah satu kesalahan yang akan dihukum sebagaimana karangan. Iaitu kesalahan tata bahasa. Jadi kesalahan tata bahasa dalam bentuk lisan ni, dia selalunya agak ringan. Walaupun ada kesalahan, tapi kita ringankanlah untuk selalunya kalau cikgu mentasik di sekolah cikgu lah sebagai guru biasa. Okey, masa cikgu buat ujian sekolah-sekolah biasa ni, ujian di sekolah cikgu, maksud cikgu, ujian pertengahan tahun, ujian awal tahun, cikgu akan tak tengok sangatlah bahagian tu. Tapi untuk pentaksiran SPM, cikgu yakinlah dia akan lebih detail untuk bahagian tu, tapi taklah dihukum sangat tinggi. Cikgu rasalah. Okey, cikgu rasa. Baik. Baik, tak apa, kita tolak tu tepi dulu. Yang penting kita ada idea. Idea untuk kita bincang tu yang paling penting sebenarnya. Okey, cikgu teruskan. Jadi cikgu rasa untuk ni cikgu nak bincang berkaitan dengan kepentingan terlebih dahulu. Cikgu dapat satu isi untuk cikgu bincang. Selepas cikgu bincang dengan kumpulan cikgu rasa okey, saya nak ambil bahagian mengelakkan penyakit. Baik. Jadi bila cikgu dapat nak elakkan penyakit, benda pertama yang cikgu bentuk dalam otak cikgu ialah ACBDBAM. 6 perkara. Jadi cikgu buat macam ni. Apa mengelakkan penyakit? Isi dia. Apa mengelakkan penyakit? Siapa? Seorang individu berisiko. Bila masalah kita kena jaga kesihatan ni. Jaga kebersihan diri bila masa. Di mana? Luar rumah. Bagaimana? Mandi dengan kerap. Mengapa? Untuk menyingkirkan kuman daripada badan. Okey, jadi macam mana cikgu nak buat? Okey, cikgu mulakan. Baiklah rakan-rakan, hari ini kita akan bincang berkaitan dengan soalan kebersihan sangat penting dalam kehidupan seseorang individu. Bincangkan. Jadi kita diberi satu tugasan yang sangat penting untuk kita bincangkan bersama-sama. Sebelum itu, izinkan saya untuk mulakan terlebih dahulu. Pada pendapat saya, kebersihan diri sangat penting kepada seseorang individu kerana kita mampu mengelakkan penyakit. Hal ini kerana seseorang individu yang berisiko perlulah sentiasa menjaga kesihatan diri, maksud saya kebersihan diri, pada bila-bila masa sahaja. Tidak boleh memilih waktu, tidak boleh melihat tempat. Kerana asal saja kita berada di mana-mana, sama ada di dalam rumah maupun di luar rumah, kita mesti menjaga kebersihan diri. Apa yang pentingnya, apabila kita menjaga kebersihan diri, semestinya kita akan dapat menyingkirkan kuman daripada badan. Kita juga, untuk itu kita perlu mandi dengan kerap,
mungkin memberus gigi dengan kerap, dan yang paling penting, kita perlu menjaga kebersihan diri sepenuhnya. Hal ini akhir sekali akan membawa banyak manfaat di dalam kehidupan kita sendiri. Baiklah, bagaimana pula dengan rakan saya? Baik, jadi macam tu. Apa cikgu buat tadi ialah cikgu gunakan isi-isi yang terdapat dalam tu. Cikgu guna elakkan penyakit, individu berisiko, pada bila-bila masa, di luar rumah, mandi dengan kerap dan menyingkirkan kuman di badan. Jadi isi tu cikgu buat secara spontan. Jadi secara spontan ni memang kita akan lihatlah dia akan lebih tak teratur macam kita buat kerangan. Tapi kita kena nampakkan kematangan kita. Okey, baiklah. Lepas ni cikgu akan tunjukkan beberapa video yang dibuat oleh murid cikgu, dibuat secara spontan juga, menggunakan teknik ASIBDIBAM juga. Macam mana mereka jawab soalan bertutur menggunakan teknik ni. Jadi, lepas ni boleh tengok video ni, tunggu dan tengok video-video yang cikgu sediakan. Lepas tu boleh praktikkan di rumah. Boleh semua? Baik, kita jumpa lagi. Jangan lupa tengok video yang akan datang. Terima kasih. Kita haruslah menerima dengan sepenuh hati bahawa didikan daripada kecil amatlah penting kepada anak-anak yang semakin membesar. Hal ini demikian kerana anak-anak merupakan kain putih bersih yang harus dicorakkan oleh ibu bapa sendiri. Ibu bapa perlulah memberi nasihat dan teguran tentang gaya hidup anak-anak. Hal ini kerana ibu bapa adalah insan yang paling rapat dengan anak-anak. Ibu bapa perlulah memberi nasihat dan teguran pada setiap masa dan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Pada hemat saya, antara langkah yang boleh dilakukan untuk memperoleh kestabilan emosi dan kesihatan yang baik ialah pelbagai pihak memainkan peranan yang penting. Antaranya, pihak kerajaan boleh membuat kempen kesedaran kepada masyarakat sekeliling. Kempen ini boleh dilakukan sepanjang waktu dan di mana-mana sahaja. Pihak kerajaan disarankan membuat video kesedaran dan menularkan di media sosial dan media massa seperti Instagram dan Facebook serta YouTube. Hal ini kerana media sosial merupakan medium terbaik kerana masyarakat kini lebih gemar menghabiskan masa mereka dengan menggunakan teknologi. Antara kepentingan pelancongan kepada masyarakat, terutamanya peniaga-peniaga, ialah mereka dapat memperkenalkan produk tempatan secara lebih meluas kepada para pelancong. Hal ini kerana apabila para pelancong datang mengunjungi gerai mereka, mereka boleh melakukan promosi serta menunjukkan cara buatan produk tersebut. Maka, para pelancong akan lebih tertarik untuk membeli produk itu dan mempelajari cara pembuatan produk tempatan itu. Peribahasa hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Mengajar kita erti bahawa usaha yang dilakukan secara bersatu hati akan memberikan hasil yang memberangsangkan. Oleh itu, langkah yang inisiatif bagi mewujudkan perasaan menghargai keunikan di Malaysia terhadap kalangan anak muda adalah dengan pihak sekolah perlu mengambil tindakan untuk membawa murid-murid melancong ke tempat-tempat yang menarik. Hal ini demikian apabila mereka tiba ke sesuatu destinasi tersebut. Pemandu pelancong akan menceritakan lebih terperinci mengenai keunikan-keunikan yang ada di Malaysia. Maka jelaslah akan memberikan kesedaran kepada mereka bahawa negara Malaysia juga mempunyai kelebihan tersendiri berbanding negara-negara luar. Dengan ini juga mampu membangunkan ekonomi ke arah kemajuan. Benar kata rakan saya tadi bahawa telah lagi bersuluh sekiranya usaha ini dilakukan mampu melahirkan insan yang mencintai terhadap negaranya. Dengan ini juga anak muda tidak lagi jadi seperti katak di bawah tempurung. Kata orang, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Peribahasa ini jelas menyatakan bahawa usaha yang sedikit juga mampu memberikan hasil pada kemudian hari kelak. Oleh itu, antara langkah ibu bapa untuk memperkenalkan lagi sektor pelancongan kepada anak-anak adalah ibu bapa boleh membawa mereka melancong pada cuti persekolahan mereka. Contohnya membawa mereka ke tempat yang menarik seperti Pulau Langkawi. Hal ini demikian kerana ibu bapa dapat menunjukkan pelbagai keindahan yang terdapat di sana. Oleh itu, ibu bapa dapat meningkatkan lagi sektor pelancongan dan sekaligus menyemarakkan lagi industri pelancongan negara.